Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Adila Binti Ahmad. Saya merupakan pelajar tahun 3 untuk ijazah sarjana muda pendidikan khas dari Universiti Pendidikan St. Chris. Baik, video ini adalah berkenaan laporan tanaman, iaitu tanaman yang saya lakukan, iaitu tanaman saya adalah pokok sawi. Untuk subjek 3083 iaitu latihan kemahiran dan vokasional dalam pendidikan khas. Jadi baiklah, untuk tanaman yang saya pilih adalah sawi hijau, di mana sawi hijau ni merupakan sayuran yang kita selalu makan pada di rumah, ataupun sayuran yang selalu dibeli dan dijual oleh peladang-peladang, dan selalu juga ditanam oleh kerana masa yang diambil untuk menanam dan untuk tanaman sawi untuk membiak adalah singkat. Okey, tanaman sawi ini memang merupakan tanaman sawi hijau, ataupun nama saintifiknya adalah Brassica sp, yang mana Brassica sp ini merupakan tanaman yang berasal daripada keluarga Cruciferae. Cruciferae ini adalah sayuran yang datang daripada keluarga Brassicaceae. Antara contoh tanaman yang berasal daripada keluarga ini adalah seperti brokoli, sawi hijau, kemudian kita ada pakcoy dan juga sayuran-sayuran hijau yang lain. Okey, seperti yang kita tahu, sawi hijau ni merupakan satu sayuran yang kita selalu makan dekat rumah kan. Selalu kita masak dalam tumis ke, menggoreng, kemudian kita masak dengan mi kuning ataupun dengan bihun dan sebagainya. Jadi apabila dimasak, sawi ni akan keluarkan rasa yang pahit, tapi dalam sawi ni dia ada banyak khasiat, yang mana contohnya ramai yang telah mengetahui tentang khasiat sawi hijau ni, sayuran hijau, sawi hijau, di mana dalam sawi hijau terdapat vitamin A, B, C dan juga E dan K. Terdapat juga karbohidrat, protein, kalsium, kalium, kemudian zat besi dan juga magnesium. Okey, jadi untuk penanaman sawi hijau ni adalah menggunakan biji benih, di mana biji benih tersebut saya dapat kedai RM2, kedai ekor, di mana dekat situ dia jual lagi murah lah, dan biji benihnya agak berpatutan untuk dibeli. Kemudian untuk bahan lain yang diperlukan untuk penanaman sawi hijau ni adalah seperti tanah, kemudian bekas untuk semayan, kemudian bekas bila dah besar sikit, bekas pasu ataupun guna polybag, apa-apa je yang boleh digunakan. Kemudian apa yang kita perlukan lagi adalah seperti baja. Jadi untuk tanaman ni saya start pada bulan Mac, iaitu saya start untuk buat semayan, di mana semayan tu saya lakukan dalam bekas seperti ni. Dan kemudian saya menggunakan tanah yang saya beli dekat nursery, di mana di nursery tu terdapat berbagai tanah yang pilihan yang kita boleh pilih, sama ada yang tanah organik ataupun tanah campuran yang ada nisbah 3:1 kan. Contohnya 3:1 tu untuk bahan organik dan juga pasir. Jadi proses untuk kita punya pokok sawi punya semayan ni nak tumbuh adalah berdasarkan dalam 2 minggu macam tu, ambil masa dalam 14 hari macam tu. Jadi untuk proses semayan ni dalam 8 ke 10 hari ke-8 ataupun ke 10 perlulah kita cuba untuk keluarkan bila dah semayan tu dah penuh kan. Contoh macam yang ni, bila semayan dah penuh, kita akan keluarkan semayan tersebut dan letakkan dalam bekas yang lebih bersesuaian. Seterusnya, semayan tersebutlah saya ada menggunakan bahan-bahan terpakai untuk letakkan semayan sawi hijau tersebut, adalah seperti bekas kotak kecil, kemudian ada penutup botol, penutup bekas minuman seperti ini. Tempat tanaman adalah terhad, oleh sebab saya menggunakan bekas untuk bahan-bahan terpakai untuk meletakkan semayan saya.
Kemudian bila dah besar sikit, kita ubah untuk letak dalam bahagian polybag untuk besar polybag yang besar sebabnya, dan untuk kita nak bagi sawi tersebut membiak lagi besar dan ada space, ada ruang untuk dia membiak. Jadi untuk kreativiti penanaman, saya start daripada semayan, di mana semayan tersebut saya buat 2 kali. Pertama kali saya lakukan semayan tu dalam bekas semayan yang sedia ada dah, yang boleh dapat ataupun boleh kita dapatkan di kedai-kedai yang berdekatan dengan kita. Yang kedua, saya lakukan menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Contohnya saya lakukan menggunakan bekas minuman, bekas penutup minuman. Bagaimana cara-cara untuk kita lakukan semayan menggunakan bahan-bahan terpakai ini adalah seperti ini. Ini antara benda yang kita akan recycle. Ni penutup kepada bekas cawan minuman yang kita selalu beli dekat kedai tu kan. Ini yang basuh and then kita recycle. Sebab kalau paling besar macam tu, kita akan tutup dengan batu. Okey, ni batu yang tadi kita boleh pakai lah untuk ni. Besar-besar ni je untuk tutup lubang ni, supaya bila kita letak biji benih tu, bila kita siram dia tak akan biji benih tu akan terjatuh bawah sini. So, untuk dia boleh. So, second batu ni akan jadi bawahnya penghadang. Dan ni pun sama juga. Okey, ni kita just bagi dia ni je. Jangan padatkan sangat. Dan kita masukkan bekas dia je. Okey, macam tu. Nampak tu? Lepas tu kita akan buat lubang. Kecil je, kita banyak ni. Okey. Ini pun sama, lubang. Dan kita ambil lupa ni, masuk dalam ni. Dah habis. Itu. Lepas tu kita pun tutup dia sikit. Jangan tekan, jangan padatkan, sebab nanti bila letak air dia akan padat sendiri. So kita bagi je dia macam tak padat-padat je. Jadi bernampak kan cara penanaman, bagaimana kita nak semai satu semayan tu menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Dan bila dah besar sikit, semayan dah dalam lebih kurang 2 minggu, 14 hari, kita perlulah menukarkan kita punya semayan ke dalam bekas yang lebih besar, contohnya polybag. Jadi ini merupakan tanaman sawi saya yang kedua. Tanaman sawi yang pertama, untuk semayan pertama boleh didapatkan, dah dapat hasil, jadi dah dimakan oleh saya dan keluarga saya lah. Jadi ini tanaman untuk semayan yang kedua. Seperti yang lihat, dia naik tinggi, tapi yang ni baru berapa minggu je, yang dalam 4 minggu macam tu. Bagi kalau macam kita tengok kan, masalah yang dihadapi tu adalah ulat ranggus tu lah, contoh macam ni. Untuk cara penjagaan, untuk cara penjagaan untuk sawi hijau ni adalah tidaklah memerlukan penjagaan yang sangat rapi, tapi perlulah ada penjagaan asas. Contohnya kalau kata kita nak tanam sawi hijau tersebut dalam keadaan yang banyak, dalam keadaan batas, bukannya dalam pasu ataupun polybag, kita perlulah ada tempat yang bersesuaian. Contohnya bagi setengah macam peladang yang sawi, yang menanam sawi, mereka akan guna sawi tersebut perlu dibungkus dengan menggunakan plastik duduk sina, di mana plastik duduk sina tu berlubang lah, di mana bagi membolehkan pengudaraan berlaku. Kemudian nak bagi mengelakkan sawi tu tersebut jadi busuk dan rosak,
Suhu persekitaran untuk penanaman sawi ni adalah dalam 250 Celsius sehingga 350 Celsius. Sawi tersebut perlu menerima pancaran matahari kira-kira dalam 6 jam. Kemudian kalau secara komersial, dia akan menjadi menggunakan sistem terbuka ataupun di bawah struktur pelindungan hujan SPH. Struktur pelindungan hujan SPH melindungi sistem pengairan serta saliran yang sempurna. Tanah yang dipakai untuk menanam sawi ini boleh jadi seperti tanah gambut ataupun tanah gris ataupun tanah mineral, tapi paling disyorkan untuk tanah untuk penanaman sawi hijau tersebut adalah tanah gambut, di mana tanah gambut tersebut ada terdapat serabut kelapa, di mana serabut kelapa tu memang bagus untuk kita nak tanam sesuatu, contohnya seperti sayur sawi ni. Tanah yang saya gunakan adalah seperti ini. Dan pH tanah tersebut haruslah berada dalam di antara 5.5 hingga 7.0, dan tanah tersebut perlu dirembur, dibajak untuk menaikkan lagi kandungan mineral tersebut lah, kandungan mineral yang ada dalam tanah tersebut. Okey, bagi dari segi masalah dan cara penjagaan penyelesaian masalah tersebut, masalah yang dihadapi adalah disebabkan oleh daun dan batang tersebut dimakan oleh ulat ratus, di mana ulat ratus ni merupakan satu serangga perosak yang dia akan memakan bahagian daun dan juga bahagian batang, yang menyebabkan daun berlubang dan berbintik seperti ini. Okey, jadi untuk cara kita mengatasi adalah penggunaan racun, di mana untuk kita nak kawal daripada ulat ratus ni datang kepada pokok sawi, makan daun dan batang pokok sawi, adalah penggunaan racun pada kelas yang rendah diperlukan bagi untuk atasilah masalah yang ni. Sebabnya semburan racun pada kelas yang berbahaya mungkin dia akan memberi kesan kepada kesihatan manusia. Semburan racun contoh seperti Melittin dan Benomil. Melittin dan Benomil ni kita akan ambil 30 ml, kemudian kita akan campurkan dengan 20 liter air. Barulah dia macam seimbang dan kandungan racun tu tak terlampau tinggi. Dia pada kadar rendah tapi masih boleh mengawal ulat ratus tersebut. Jadi pokok sawi pun akan kekal sihat, tak ada berlubang, tak ada bintik seperti itu. Jadi seeloknya semburan racun dihentikan 7 hari sebelum aktiviti penuaian dilakukan. Okey, baiklah, sampai situ saja video saya kali ini. Harap video kali ini dapat memberi manfaat kepada orang di luar, siapa yang ingin menanam sawi. Jadi sampai situ saja. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi. Bye.